Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipilih pada masa ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan pastinya orang yang duduk dalam ilmu ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita sambung bacaan kitab di mustikah hadis kita dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Kita baca hadis hari itu, hadis yang agak panjang, iaitu hadis hadis yang ke-83 ya, yang ke-83 yang diriwayatkan daripada Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ya, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tanda-tanda tanda-tanda dan peristiwa yang akan berlakunya kiamat. Dan hadis ni agak panjang, kurang 4 muka surat, dan kita dah baca sebahagian daripadanya. Sebelum saya sambung, kita ingat balik ya hadis ini, lepas tu kita terus sambung ya tentang apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada An-Nawas bin Sam'an ya. Yang pertama, Nabi menceritakan tentang akan lahirnya Dajjal ya. Dan Dajjal itu, saya ulang balik ya, Dajjal itu ialah akan menguasai secara ringkas lah, supaya urutan cerita itu dapat terteruskan ya, hadis yang seterusnya. Dajjal itu ialah dia dapat menguasai manusia yang beriman. Bila turun Dajjal ini, maka dia dapat menghasut manusia, menguasai manusia dengan kelebihan-kelebihan yang ada kepadanya, dengan ilmu-ilmu sihir yang ada kepadanya, dengan bantuan syaitan. Maka dia dapat merosakkan akidah manusia dan menyebabkan manusia itu menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya ya, dan juga melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu bangunlah satu juga tanda-tanda kiamat juga, iaitu Imam Al-Mahdi untuk melawan, menentang ya, Ad-Dajjal ini. Tetapi Imam Mahdi tak dapat mengalahkan tentera Dajjal ini ya, dan akhirnya tanda kiamat yang seterusnya ditunjukkan, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kerana Nabi Isa alaihissalam ini ya diberi orang kata tanggungjawab oleh Imam Al-Mahdi untuk memimpin tentera-tentera yang nak membela, nak menghapuskan Dajjal ini. Dan akhirnya Dajjal, saya ringkaskan, Dajjal akhirnya Isa alaihissalam dibunuh oleh Dajjal di sebuah tempat yang dikatakan sebuah pintu Lad ya. Kemudian selepas itu timbullah gulungan-gulungan yang selamat tadi, dan mereka ini akhirnya mendapat bimbingan dan pemulihan daripada Isa alaihissalam. Dan ketika itu juga Isa ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas beberapa lama Isa ni diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengatakan bahawa akan turun Ya'juj wa Ma'juj. Kita dah cerita hari itu kisah kita tentang Ya'juj wa Ma'juj ya, Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini tidak ada siapa yang boleh membunuhnya. Siapa yang boleh membunuhnya.
Jadi maka Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam membawa orang-orang yang beriman, dan sebahagian daripada mereka juga ada golongan yang tak beriman yang selamat daripada gangguan Dajjal ini, kerosakan Dajjal ini, bersembunyi di Bukit Tursina sebelum Ya'juj Ma'juj itu diturunkan. Selepas itu maka Ma'juj itu diturunkan. Bila Ma'juj diturunkan ni, maka Ya'juj menjadi merosakkan seluruh dunia ni lah. Merosakkan, maksudnya dia ni turun dalam keadaan yang merosakkan semua, dari sudut akidah, dari sudut amal dan sebagainya, melakukan kerosakan di dunia. Dan akhirnya Nabi terkepunglah Nabi Isa dengan pengikut, dengan orang yang diselamatkan itu di Bukit Tursina. Bila terkepung di situ, kelaparan mereka ni, tak dapat makanan, dan akhirnya Nabi Musa, saya pendekkan cerita, Nabi Isa mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimusnahkan ni Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ulat Ad-Dabbah. Ad-Dabbah juga sebagai tanda-tanda kiamat yang besar. Ad-Dabbah, dan Ad-Dabbah ni, ulat-ulat ini akan memakan tengkok-tengkok Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka ni mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan lah, maksudnya mati dalam sekelip mata, dan sekejapnya mereka ni mati bergelimpangan. Dan ketika itu Nabi Isa nak turun daripada bukit itu. Nak turun daripada bukit sembunyi itu, maka tak boleh, kerana mayat bergelimpangan, bau busuk dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, bersihkan, turunkan hujan, kemudian hujan turun dengan lepatnya, membersihkan bumi ini, membersihkan bumi. Kemudian ada mengatakan membersihkan bumi itu, keadaan muka bumi itu sehingga menjadi bersih, macam cermin, begitu bersihlah keadaannya, tak ada bau lagi dah bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tadi itu. Jadi selepas itu maka Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung lagi, summa yuqalu lil ardi, nanti tamarrat wa ruddi barakati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada bumi, bila bumi dah bersih dah semua, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada bumi, summa yuqalu lil ardi ardin bunni tamaratak wa ruddi barakati. Maka kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuhlah tanamanmu, serta keluarkanlah buahmu. Tumbuh tanaman itu, keluarkan buah-buah dia, dan kembalikan segala nikmatmu. Jadi turun segala nikmat yang ada di atas muka bumi ini. Allah seru kepada bumi. Kemudian fayauma izin ta'kulu itabatu minal zummanati wa yastatiluna biqih fiha wa yubarak fi ar-rizq hatta inal qi'ata minal ibil la takfi fi'ama minan nas. Sehingga maka bukan hanya setakat pokok dan tumbuh-tumbuhan sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bumi tumbuhkan, maka pada masa itu sebilangan orang boleh kenyang dengan memakan sebiji buah delima. Buah delima tu makan sebiji je boleh kenyang dah, dan boleh berteduh dengan kulitnya. Dengan kulit buah delima tu boleh berteduh, boleh buat apa? Boleh buat payung, punya besarnya buah itu, suburnya bumi itu. Dan pada masa itu juga diberkatkan Tuhan kepada susu, diberkatkan pada masa itu juga, maksudnya Allah berkatkan pada susu, sehingga maksudnya susu-susu seekor unta tu
ya, seekor unta, susu mereka itu, perahan susu itu mencukupi untuk diminum oleh satu kaum yang banyak. Maksudnya minal ibli litakfil fi'ama minan nas. Dia banyak manusia jumlahnya, dia kata. Itu yang kemudian apa lagi? Wal qihata minal baqarati litakfi qabilatan minan nas. Kemudian bukan kambing tadi, yang ini pula, dan susu seekor lembu perahan. Seekor lembu perahan itu mencukupi untuk diminum oleh satu kabilah. Dan susu seekor kambing, walaqihi minal ghanami, dia kata susu daripada seekor kambing perahannya ditakfil fakhiza minan nas, dan juga boleh diminum oleh satu kaum. Banyaknya susu itu, nikmat, kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi itu, ya, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian makmurkan bumi itu dengan binatang-binatang ternakan, dan binatang ternakan itu mengeluarkan hasil-hasilnya yang menyebabkan dunia menjadi makmur, mewah ketika itu. Kemudian Nabi cerita lagi. Nabi kata, fabainama hum kadzalik, ya, Nabi SAW bersabda, semasa manusia sedang menikmati kemakmuran dan kemewahan yang disebutkan dari itu, kadzalik, ya, yang disebutkan itu, yang dikatakan tersebut itu, ya, menikmati kekayaan, kemewahan yang ada di dunia ketika itu, selepas dah tumbuh subur dan sebagainya, berapa lama wallahu a'lam, kita tak tahulah, kan, sebab itu. Kemudian iz ba'asallahu rihan thayyibatan, semasa manusia sedang menikmati kemakmuran dan kemewahan yang tersebut, tiba-tiba Allah menghantarkan sejenis angin yang baik, maksudnya angin yang baik, ya, lalu mengambil nyawa tiap-tiap orang yang baik, orang mukmin yang baik, mengambil nyawa orang yang baik tengah mewah, ya, datang angin yang baik, dikatakan. Kemudian angin yang baik ini, iaitu yang angin ini mengambil, angin yang baik maksudnya mengambil nyawa tiap-tiap orang yang baik, kulli muslimin, ya, kullu mu'minin wa kulli muslimin, tiap-tiap orang yang baik, ya. Itu dia. Kemudian wa yabqa sirarun nasi yataharajuna fiha taharujal umari fa'alaihim taqumus sa'ah. Kemudian bila dah mati semua orang yang baik-baik itu, ya, dan tinggallah sahaja orang-orang yang jahat, orang yang tak beriman, orang-orang yang jahat, dengan keadaan mereka ini bercakaran, taharujnya bercakaran sesama sendiri. Mereka dah tak beriman, orang jahat, bercakaran antara mereka sendiri dan melakukan perhubungan jenis, semacam haiwan, tak ada lagi dah macam manusia, macam haiwan. Maka pada zaman mereka inilah berlakunya hari kiamat. Jadi pada zaman itulah akan berlakunya kiamat. Bila dah mati semua orang baik-baik dah, kan, Nabi Isa pun dah tak ada lagi dah, orang yang ikut yang beriman pun dah, ya, mati semua, sehingga kan orang yang beriman tu walaupun sedikit saja iman yang ada pada diri dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tadi tu, angin yang baik, dia katakan rihan thayyibatan, angin yang baik itu. Dalam satu riwayat yang lain, angin yang baik itu dikatakan, riwayat yang lain berkenaan dengan angin ini, wa fi riwayati summa yursilullahu rihan baridatan min qibali syamsi fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi misqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadtu, maksudnya tak ada. Kemudian selepas itu, dalam riwayat yang lain dia kata, kemudian Allah menghantarkan sejenis angin, riwayat yang lain, yang sejuk, nyaman,
Tu yang dia kata angin thayyibatin, dia kata rihan thayyibatin, sejuk, angin tu kemudian nyaman, yang datangnya dari arah negeri Syam, ya, negeri Syam. Maka pada saat itu tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun yang terdapat dalam hatinya seberat zarah kebaikan atau iman, melainkan diambil nyawanya oleh angin itu. Jadi mana ketika ada angin yang baik tadi itu, dia katakan angin yang datang daripada negeri Syam, angin yang sejuk, nyaman, datang daripada negeri Syam, kemudian bila kena angin itu, maksudnya semua orang dah tak ada lagi, dah mati lagi. Ya, itu keadaan. Kalau kita fikir saintis hari ini, mungkin kepercayaan kita lebih jelas lagi lah. Ya, bila kita ada ilmu sains dan teknologi, sains kita katakan kan. Hari ini sains kalau kita nak racun pokok, kita pergi beli racun pokok, kita racun rumput, kita beli racun rumput, lalang, kita racun lalang dia mati kan. Kena racun tu lalang dia mati. Itu kata sains kan, saintis kan. Jadi kalau ini angin, maksudnya angin yang lalu itu, maksudnya angin ni lagi hebat lah. Maksudnya boleh tahu apa yang ada dalam diri manusia itu, sama ada dia beriman ataupun tak beriman. Ya, tahu kan, begini. Jadi siapa yang ada iman walaupun sikit keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mereka mati. Kan ketika itulah dikatakan orang yang jahat-jahat yang ada, orang yang tak baik saja, hidup mereka ini bergaduh antara satu dengan yang lain, tindas menindas antara satu dengan yang lain, ya, maksudnya melakukan penzinaan, kita katakan, ya, persetubuhan jenis yang di luar tabi'i lah, kita katakan istilahnya macam-macam. Ya, hari ini kita nampak kan keadaan itu. Dan ketika itulah, ya, dikatakan akan berlakunya hari kiamat kan. Qala, kemudian Nabi kata lagi. Nabi kata ya, qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tinggal, habis semua lah. Tadi kan orang yang mana orang yang beriman walaupun sikit habis tinggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, fa yabqa sirarun nasi fi hiffatit tayri wa ahlamis siba. Nabi SAW kata lagi, Nabi cerita lagi lah kepada sahabat yang tanya tadi, ya. Cerita lagi, apa ceritanya? Iaitu tinggallah sahaja orang-orang jahat yang cepat bergerak. Orang jahat ni dia pantas cepat bergerak melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat tu sentiasa, maksudnya cepat, dan kedurkaan secepat, dia kata kederhakaan mereka itu kepada Allah SWT sedekat secepat burung terbang, dia kata, digambarkan, khiffatis tayr wa ahlamis sibah, burung terbang dan yang mencerobohi serta menzalimi satu sama lain, macam binatang liar, dia mencerobohi antara satu dengan yang lain, kan? Seperti binatang yang buas dalam hutan berlentara, ya, kata-kata kan. Jadi mereka macam itulah keadaan kehidupan mereka. Maknanya masing-masing hidup dengan kepentingan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Ya, ada saya dengar kuliah tu dia uraskan tentang ni, dia kata apa? Dia kata zaman itu manusia bercelik mata je. Dia tak fikir, ya, alainah, dia fikir siapa yang dia nak makan, apa benda yang dia nak makan, apa benda yang dia nak musnah. Dia fikir itu ya keadaan itu manusia itu ketika itu. Maksudnya jahatnya manusia ketika celik mata dia, dia fikir siapa yang aku nak makan hari ini, siapa yang aku nak kenalkan hari ini kan. Hari ini pun ada juga kita macam tu, orang yang sikap macam tu, celik mata je, apa aku nak buat hari ini, apa aku nak buat hari ini. Begitu keadaan dia, ya, bukan memikirkan tentang nak melakukan kebaikan, sebab tak ada kebaikan lah pada dia. Padahal yang tinggal ni semua orang jahat, tak ada kebaikan. Jadi fikir dia macam tu lah, bangun dia fikir apa yang dia nak buat, macam binatang buas lah, ya? Apa aku nak makan hari ini, apa yang lalu depan aku makan lah, tak kisah. Yang boleh dimakan. Begitulah keadaannya masyarakat ketika itu. Ni belum berlaku kiamat lagi ni, nak berlaku kiamat lah ketika itu, kan. Maka tidak suka dan tidak, dia katakan yang arifuna
maqrufan, dia kata. Yunkiruna munkara. Lepas tu dia kata tidak suka dan tidak mengenal perkara yang baik. Mereka ni tak kenal, la ya'rifuna ma'rufan. Mereka tak kenal lagi perkara-perkara yang baik ni, tak ada lagi pada diri, pada konsep mereka, pada fikiran mereka, pada pendapat mereka, tak ada lagi perkara-perkara yang baik bagi yang mereka nak lakukan. Tutup habis perkara itu. Yang Allah tutup habis perkara itu, tak ada lagi benda kebaikan yang mereka nak lakukan. Wala yunkiruna munkaran, dan tidak dan dia kata tidak benci serta tidak melarang dari melakukan perkara yang buruk. Tak ada siapa nak larang, nak buatlah. Contohnya begitu. Macam binatang buas tadi tu lah, tak ada siapa nak larang. Sebab begitu keadaan, buatlah apa yang nak buat. Tak boleh dikawal lagi dah ketika itu. Kira siapa yang ganas pada masa itu, dialah yang berkuasa, kita katakan. Ataupun kita kata apa, undang-undang rimba istilahnya kan, undang-undang rimba. Begitulah keadaannya dunia sebelum berlakunya kiamat. Nabi sedang ini dia kata macam itu, kan? Nabi ceritakan begitu keadaannya. Kemudian fatamassalu lahum syaitan. Ketika itu dia kata syaitan menyamar dirinya kepada mereka. Orang yang puas, yang jahat kan, syaitan tu dia menyamar diri. Menyamar diri kan sebagai seorang laki-laki lah, macam mereka juga lah. Sebab syaitan ni boleh menyamar diri sebagai orang laki-laki, kan? Syaitan. Ingat kisah Abu Hurairah yang dia jaga Baitul Mal tu kan, yang datang mencuri barang sebagainya. Akhir ceritanya dia nak selamatkan diri dia kata dia kata, aku ajar kamu satu ayat Quran, kamu jangan bawa aku dengan jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata. Jadi dia ajarlah ayat surah ayat kursi. Dia ayat kursi tu, maka Abu Hurairah pun tak dia lepaskan dia, kan? Selamatlah dia, kan? Kemudian cerita kepada Nabi. Nabi kata kepada Abu Hurairah, yang dia ajar kamu itu betul, kan? Itu betul dia ajar, tapi dia tak betul. Dia siapa dia? Dia itu ialah iblis, kan? Gitu. Dia boleh menjelma dirinya sebagai seorang laki-laki, itu iblis, ya. Malaikat pun begitu juga, boleh menjelma diri mereka sebagai seorang laki-laki. Kemudian apa yang dia tanya bila syaitan yang menyamar dirinya kepada mereka serta bertanya, dia kata fatamassam lahum syaitan fayaqul, maka dia berkata, syaitan ni berkata, ala tastahyun, dia kata, tidak malukah kamu meninggalkan jalan mendampingkan diri kepada Allah? Itu syaitan, kan? Dia katalah kepada hak yang jahat-jahat ini, kan? Ni dunia mewah ni, harta banyak, makan mewah dan sebagainya, kan? Maknanya begitu, kan? Jadi syaitan ni dia menyamar diri dia jadi orang baik pula, gitu kan? Jadi orang baik pula, orang yang nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula, kan? Maka dia kata, tak malukah ni? Ala tastahyun, tak malukah kamu ni, dia kata, meninggalkan jalan mendampingkan diri kepada Allah? Dia kata kepada manusia yang tadi kita ni. Kemudian dia kata lagi, fama ta'muruna, bukan, ala tastahyun. Kemudian dia kata lagi, ala tastajibun, ala tastajibun. Dua soalan ditanya, ya. Tak malukah kamu, dia kata, kan? Tadi dia, tidak malukah kamu meninggalkan jalan mendampingkan diri kepada Allah? Tidak maukah kamu menurut ajakanku? Dia kata, ala tastajibun, kamu tak mau ikut aku kah? Contohnya begitulah kita, kan? Tak mau ikut aku kah? Fayaqulun, maka mereka pun bila syaitan tu tanya begitu, maka fayaqulun, maka mereka pun semua berkata, mereka bertanya, mereka bertanya, fama ta'muruna, demikian, apa yang engkau suruh kami lakukan? Kan? Suruh kamu lakukan. Kemudian syaitan pun faya'muruhum
bi'ibadati awsani wa hum fi dzalik. Kata awsani, jadi kata ya, syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Bi'ibadati awsani wa hum, untuk mendampingkan diri mereka dengan Tuhan. Kononnya begitu, nak mereka sembah berhala. Mereka menerima ajakan syaitan itu lalu menyembah berhala. Zalik, mereka menyembah berhala tadi. Kan? Kemudian summa yunfa'u, kemudian darul rizqi. Dia kata zalik darun rizquhum hasan. Dia kata aishuhum. Sedangkan rezeki mereka mencurah-curah dan penghidupan mereka baik dan mewah. Hasil yang bumi tadi itu, kan? Baik, mewah. Kemudian ya, istilahnya lepas itu summa yunfakhu fis-sur. Kemudian ditiup sangkakala. Lepas itu barulah ditiup sangkakala. Yang pertama yang mematikan sekalian yang bernyawa. Jadi mereka lah sekalian yang bernyawa itu barulah ditiupkan sangkakala. Jadi iblis ajak mereka. Akhirnya mereka menyembah berhala dan ikut apa yang diperintahkan oleh iblis, dan ketika itu barulah tiupnya sangkakala. Itu cerita hadis panjang, 4 muka surat. Cerita nak menceritakan tentang tanda-tanda besar, hari kiamat. Belum berlaku kiamat lagi, baru tanda besar. Bila berlaku kiamat, bila sangkakala itu ditiup tadi. Bila tiup sangkakala, maka berlakulah kiamat tadi. Baik, itu hadis, selesai hadis ini. Yang kita baca, selesai hadis. Baik, kita pergi hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-84. Hadis 84. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan taat kepada Allah, dia mati dalam keadaan dia taat. Ni dah cerita, habislah cerita nak kiamat ni kan. Cerita dah kiamat tu nak habis dah. Kan cerita itu. Jadi Nabi jelaskanlah hadis ni, siapa untuk kita yang beriman ini, dia kata siapa dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya siapa yang mati pada ia dalam keadaan taat. Dia mati dalam keadaan dia beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Kemudian dia beramal soleh, bukan hanya setakat taat saja, dia beramal soleh. Maka ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali di hari akhirat. Dia dibangkit semula di hari akhirat dengan keadaan yang menyukakannya. Dan keadaan yang menyukakan orang yang bangkit itu. Orang yang dibangkit oleh Allah SWT, dia balik dalam keadaan yang menyukakan hati dia. Bukan dalam keadaan yang ada dikatakan, hadis mengatakan dia bangun dalam keadaan macam manyau gitu kan. Keadaan yang tak apa ni kan, begitu keadaannya. Macam kita bangun gitulah keadaan. Tapi di sini dia kata bangkitnya itu dia kata dalam hidup kembali itu dalam keadaan yang menyukakan dia, seronok, segar, macam kita bangun daripada tidur. Istilahnya begitu. Bangun daripada tidur yang nyenyak lah. Lepas tu kalau cerita alam barzah tu, dia kata bila dia dalam alam barzah tu, maka dia tu orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tu, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tu, dia tidur dalam kubur itu, tidur macam orang rehat. Itu dia suruh dia rehat. Itu orang rehat, maksudnya kita bekerja sungguh-sungguh dekat dunia ni, beribadat kepada Allah di dunia, di alam barzah kita rehat. Dan lepas kita rehat, kita bangun dalam keadaan yang menggembirakan, seronok, sihat badan kita begitu. Dan keadaan begitu dia kata. Itu dia kata menyukakan. Dan siapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, dia mati dalam keadaan dia menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat jahat, maka ia dihidupkan kembali dengan keadaan yang mendukacitakannya. Jadi dia bangun pun dalam keadaan dia
mendukacitakan dia. Macam tadilah dia bangun dalam keadaan yang tak selesa dan sebagainya. Cukup. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah riwayat hadis ini nak menceritakan tentang wajib kita percaya kepada hari akhirat. Antaranya yang disebutlah hadis yang panjang tadi itu kisah-kisahnya, dan kisah-kisah ni kisah-kisah yang benar ya daripada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Kan? Dan ceritakan kepada kita. Kenapa diceritakan kepada kita? Kerana nak beritahu kepada kita ya tentang adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat yang wajib kita percaya itu. Jadi itu dia kata, orang kata jalan-jalan ke arah untuk nak sampainya kepada hari akhirat itu. Nak beritahu kepada kita ya supaya kita ni bersedia untuk menuju kepada kebaikan. Ya, bersedia untuk menuju kepada kebaikan. Mungkin kita tertinggal dan sebagainya, terlepas pandang dan sebagainya. Mungkin ketika itu tak berilmu dan sebagainya. Ya, jadi apabila kita mengetahui perkara ini dengan cerita-cerita ini, maka mudah-mudahan dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak amal kita yang kita boleh lakukan untuk mendapat ya menjadi orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya tujuan kita. Itulah sebenarnya kan. Jadi dia kata di sini huraian daripada kita ini tentang hari yang kita ini selesai yang demikian, maka sudah semestinya tiap-tiap yang berakal fikiran. Hadis ini kitab ni nak menghuraikan kepada kita tentang hari yang kita baca tadi. Dia kata sabit dengan perkara yang tersebut, kita dah tahu dah ceritanya, kita dah tahu maklumkan dan sebagainya bagaimana apa yang berlaku itu. Dia kata maka sudah semestinya tiap-tiap yang berakal fikiran, kita ni yang Allah beri akal fikiran kepada kita, berusaha pada tiap-tiap saat hidup kita. Tiap-tiap saat hidup kita, detik kita ni, saat hidup kita, menjaga dan melihara diri dari melakukan sebarang kejahatan ya, atau kedurhakaan, serta sentiasa beramal dengan amal soleh. Pendeknya, kita sentiasa kena pegang dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kan? Kemudian amilus shalihat, dan kita melakukan kebaikan ni banyaklah ya. So, amilus shalihat ni kebaikan banyak, beramal soleh supaya ia tidak mati melainkan dalam keadaan mematuhi perintah Allah. Bila dia mati tu dalam keadaan dia mematuhi perintah Allah. Kalau kita tengah mati lah sekarang ni, ada yang kita mati ni, kita dalam keadaan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pantuh yang wajib, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Ya, tuntut ilmu wajib ke atas orang lelaki dan juga orang perempuan yang ni wajib ni. Kita duduk ni, kita duduk dapat pahala, duduk ni dapat pahala. Duduk dengar saja, bukan buat apa, duduk dengar saja dapat pahala. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan kita katakan masa duduk tadi niat i'tikaf, lagi dapat banyak. Kan? Niat i'tikaf lagi dapat banyak pahalanya. Jadi itu yang nak dimanfaatkan. Bila kita sedar dengan keadaan ini, menyebabkan kita takut untuk tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut kalau kita ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kena takut, dua-dua kena takut tak ikut perintah Tuhan, takut tak ikut apa yang Allah perintah, dan takut kalau kita ni melakukan apa yang Allah tegak, itu kita kena takut. Itu perkara ini diingatkan kepada kita lah berdasarkan ini kitab ini, huraian daripada kitab ini nak mengingatkan kita tentang perkara tersebut kan. Jadi kalau kita nak dibangkitkan dalam keadaan bahagia, seronok kan, maka itulah perkara yang mestinya kita lakukan, iaitu pegang dengan i'tikad kita, iaitu tentang iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rukun iman yang 6 itu, pegang dengan rukun yang 6 itu ya. Kemudian pegang dengan rukun Islam yang 5 itu. Itu pegang yang itu ya. Rukun iman ada 6 ya, dan rukun Islam ada di 5. Pegang yang itu
Ya, yang itu berdasarkan kepada syariat yang kita kena lakukan. Bila kita percaya dengan Allah, percaya dengan perkara-perkara rukun iman tadi, maka atas kepercayaan itu, maka kita committed, kita berusaha ke arah untuk nak mengikut apa yang diperintahkan kepada kita. Din itu agama kita. Islam tu, apa Islam suruh kita buat? Itu Islam suruh kita buat. Disebut kat sini seluruhnya dia kata aminus salihat. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni aminus salihat. Tuan-tuan duduk dengar, itu pun aminus salihat. Kita datang pada malam ini, kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sebahagian daripada mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, maka juga sebagai satu perkara, satu perkara taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rumah Allah ni rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini ialah rumah Allah, iaitu masjid. Jadi kita datang mengimarahkan. Dan pengimarahan itu merupakan jalan-jalan ke arah untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, jalan-jalan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengimarahan itu. Nanti siap dengan kerja siapnya, ya. Kita kata Bilal dengan kerja Bilal itu jalan-jalan ke arah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Makmum jamaah dengan jamaahnya sentiasa datang berulang alik ke masjid, itu jalan ke arah untuk sampai kan kita jalan tu, sekecil-kecil jalan itu maksudnya kita buat baik walaupun sikit. Senyum tu sedekah kan, senyum tu sedekah, senyum pun bukan sebagai satu jalan ke arah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi lah, ya, pasangkan ni, kita katakan kamera ni untuk ditontonkan oleh orang lain yang tak hadir pada malam ini, kita katakan di sini untuk orang lain yang di rumah boleh dengar, itu pun sebahagian jalan-jalan ke arah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada orang tolak meja ni untuk duduk kat sini, ya, untuk kita laksanakan tazkirah ni, kuliah kita pada malam ini, itu pun sebahagian jalan-jalan ke arah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, jalan-jalan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, kan. Jadi saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan insya-Allah, ya, sedikit ilmu kita dapat, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung dalam tajuk yang lain, itu pasal ketiga, perhimpunan makhluk di padang mahsyar. Maksudnya akan berlaku kiamat. Bagaimana cerita kiamat itu pula. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.